Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni. Saya ambil kitab fiqh mazhab Syafi'i lah. Asalnya kitab Matan Ghayah wa Taqrib, sekolah Arab agama belajar kitab ni lah. Dah syarah dia hak paling ringkas Fathul Qarib. Ni bukan syarah, ia bubuh hadis. Ringkas lah. Supaya kita ni boleh belajar fiqh mazhab Syafi'i ni. Biasanya kita ni dengar ustaz je sebut. Jadi fiqh kita ni tidak berdasarkan kitab rujukan mazhab Syafi'i. Okey, kita sama balik kitab kita ni. Dalam bab taharah lagi, perkara yang keempat dah. Hukum memakai bekas dari emas dan perak. Boleh ke pakai bekas pinggir ke gelas ke daripada emas dan perak? Perbincangan. Okey, bekas yang diperbuat dari emas dan perak tidak boleh digunakan. Sedangkan bekas yang berasal dari selain keduanya tidak dilarang. Jadi haram dah. Kalau bekas tu emas atau perak, tidak boleh kita buat pinggang makuk. Perhiasan lah. Perhiasan perempuan tu tak apa. Perhiasan lain tak boleh lah. Pinggang makuk. Maksudnya mungkinlah macam-macam sebab lah ulama sebutnya. Antaranya sombong. Emas dan perak ni duit. Sebenarnya duit dah. Digunakan untuk orang jual beli. Tiba-tiba kita nak tunjuk kita mewah, kita guna pinggang makuk, maka tu haram. Jangan guna emas perak lah untuk pinggang dan makuk. Dan seumpamanya lah surdu gerpu dah. Kereta emas pun tak boleh lah. Benda tu bukan untuk menunjukkan kemewahan lah. Sebagai tukaran wang lah boleh sepatutnya lah. Dan perhiasan bagi wanita. Itu paling tinggi dah. Kerana pada dasarnya semua bejana, semua bekas tu adalah suci selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Bekas lain boleh. Bekas plastik boleh, bekas besi lain boleh. Yang tak bolehnya buat pinggan dan gelas awak tu daripada sudu garpu daripada emas. Perak tak boleh. Haram lah. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari hadis 5110 dan Imam Muslim meriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Artinya, janganlah kamu sekalian mengenakan pakaian dari kain sutera. Dan janganlah kalian makan dari bejana bekas emas dan perak. Kerana sesungguhnya barang-barang tersebut untuk orang kafir di dunia dan untuk kita kelak di akhirat. Jadi kita jangan makan dan minum guna bekas emas dan perak dah. Itu tunjuk lambang kesombongan lah. Lambang sombong. Kita nak tunjuk mewah lah. Nak tunjuk mewah. Orang Arabnya ada orang kaya Arab buat kereta mesti daripada emas. Ngarut dah. Itu melampau-lampau sombong tunjuk kemewahan lah. Sepatutnya emas dan perak tidak boleh dijadikan perhiasan kecuali untuk wanita. Untuk pinggang mangkuk, untuk sedu garpu tak boleh, haram lah. Pakaian kain sutera pun tak boleh. Kain sutera untuk wanita saja dah. Tak kira lah sutera nipis atau tebal dah. Hari itu sutera nipis, di bas itu sutera tebal, tak kira. Dia nama sutera, ulat sutera tu dia jadi benang tu. Buat kain sutera tu tak boleh digunakan. Itu juga menunjukkan kesombongan dan tanda wanita lah, untuk wanita lah. Kecuali untuk orang yang penyakit lah, penyakit kulit ke apa, dimaafkan. Okay, penggunaan bejana bekas emas dan perak, pinggang makuk perak emas, gelas ke, sudu garpu, untuk selain makan dan minum sama hukumnya dengan memakainya untuk makan dan minum, yakni sama-sama haram. Kita buat pen daripada emas, handset daripada emas, bekas lain daripada emas lah, spek daripada emas lah, spek bingkai emas lah. Semua tu tak boleh, haram. Untuk lelaki. Untuk perempuan tak apalah. Tapi lelaki dan perempuan dalam masalah ini serupa, tak boleh lah. Perempuan ni boleh rata, boleh lah. Emas boleh, perhiasan. Dia perhiasan untuk kecantikan wanita ni, emas pakai rata tak apalah. Tapi kalau dia nak tunjuk kemewahan semata-mata pen pinggang makuk, perempuan pun tak boleh juga. Pinggang makuk emas tak boleh perempuan dah. Dia tak boleh, Nabi larang jugalah.
tanda menunjukkan kemewahan melampau dah. Okey, seterusnya dah. Yang kelima dah dalam masalah ini hukum bersiwak. Gosok gigi. Siwak tahu siwak? Bersugi, gosok gigi jangan masuk je. Gosok gigi dah. Bersiwak, gosok gigi itu disunatkan dalam setiap keadaan. Kecuali setelah matahari tergelincir bagi orang yang sedang berpuasa. Ni mazhab Syafi'i. Macam muktamad lah. Tapi Imam Nawawi dia tak kata makruh. Imam Nawawi ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia tak kata makruh lepas zuhur pun. Dah. Tapi tak apalah. Kalau pendapat majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata lepas zuhur makruh gosok gigi pada waktu bulan puasa, masa kita puasa lah. Itu pendapat yang muktamad. Tapi ramai juga tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i kata tak makruh bergosok gigi selepas zuhur pun. Bahasa tak makruh. Tapi gitulah, kena ingat gosok gigi ni, kita sekarang ni gosok gigi guna ubat gigi ni. Ubat gigi tu jangan tertelai ke berasa sedap ke kurang. Lama molek kurang baik dah. Kalau bersugi dengan kayu sugi dah, macam orang zaman dulu, tak ada masalah. Pasal tidak ada ubat gigi tu lah. Nah, mudah tertendang lah. Tapi tetap gitulah. Jadi kalau kita pendapat yang lebih kuat lah, ramai ulama pakar tidak makruh. Majoriti ulama kata tak makruh lepas zuhur pun ya. Cuma kena ingat tentang ubat gigi tu lah. Okey. Imam Nasa'i jilid 1 muka surat 10 dan lain-lain, kitab-kitab hadis lain meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirabbi." Artinya siwak tu gosok gigi adalah alat penyuci mulut dan disukai oleh Allah. Allah suka kita gosok gigi, lagi banyak kita gosok gigi lagi baiklah. Nak bangun tidur, nak main semayang ni gosok gigi, setiap kali semayang gosok gigi lagi baiklah. Syekh Azhar ke Masjid Madinah memang dia letak dalam poket dia kain sugi dia gosok dah. Dia pakai dekat nak semayang gosok dulu dah. Sebab ada kelebihan tertentu dah. Adalah sebenarnya disebut sini tahu dah. Ada riwayat dhaif dia kata lebih berapa puluh kali ganda dah. Tapi yang penting tetap ada kelebihan. Setiap kali nak semayang kita gosok gigi ada kelebihan. Paling kurang gini lah, kalau kita boleh gosok gigi setiap kali kita mandi tak apa dah nak. Ataupun nak pergi semayang lah, lebih baik kita gosok giginya. Okay, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, secara tergantung sanad dia, tak sebut sanad. Tapi dalam kitab hadis lain ada sebut. Itu benar. Jadi gosok gigi ni siwak dah. Allah suka, Allah redha. Cuci mulut kita dah. Okey. Siwak adalah setiap alat yang dapat digunakan untuk membersihkan gigi. Kita kira dah. Bukan kayu sugi saja. Ada orang yang ikut jemaah tabligh gosok kayu sugi. Tidak mesti itu dah. Setiap benda yang boleh gosok gigi, termasuk buah gigi kita moden pun dikira siwak juga. Kain, kalau kita guna kain pun guna siwak. Nah. Terkadang perkataan siwak dipakai untuk perbuatan menggosok gigi. Siwak tu bukan alat nak gosok gigi. Kadang-kadang perbuatan kita gonyoh. Guna apa-apa barang alat-alat pun dikira gosok gigi belaka. Yang penting menyucikan gigi dah. Semua benda kesat, benda-benda ni lah kasar, benda yang boleh digunakan untuk beruh tu, yang dapat dipakai menghilangkan kekotoran gigi. Matlamatnya untuk hilangkan kotor-kotor gigi kita dah. Boleh dipergunakan untuk bersiwak, boleh guna untuk gosok gigi. Tak kira, bukan matlamatnya kayu sugi tu. Setiap benda hak kita boleh guna, yang boleh kita guna untuk gosok gigi dipanggil siwak. Bersiwak. Sementara yang lebih utama adalah memakai kayu arak yang sudah terkenal. Lebih afdal dia kata kayu tempat negara Arab ke jemaah tabligh guna tu lah. Kayu dia tu dia boleh lembut macam buah gigi, jadi dia jadi lembut ujung dia lah. Tebas sikit ujung lembut, kita boleh buat gosok gigi. Sebab zaman Nabi guna macam tu lah. Dalam hadis lain Imam Bukhari 1795 dan Imam Muslim 1151 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khalufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil miskin." Artinya bau mulut orang berpuasa
la khulufu famis shaimna. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum atyabu di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi dah. Mirrihil miski. Jadi tapi kita baca bau mulut orang yang berpuasa biasanya terjadi semenjak tergelincir matahari. Lepas zuhur bau mulut dia. Sebab ia bermula daripada perut kosong yang akan jadi naik ke atas. Dia jadi bau mulut pun bau tak sedap lah. Dan penggunaan siwak dapat menghilangkannya. Menghilangkan bau mulut tak sedap. Oleh kerana itulah ia dimakruhkan bagi orang berpuasa. Dia kata. Itu pendapat sebahagian ulama Syafi'i. Dia kata makruh lepas zuhur kan. Hebat bahagia. Okey, tak apalah. Tapi pendapat yang majoriti ulama sebenarnya tidak makruh kan. Lepas zuhur pun tak apa. Okey, hukum bersiwak gosok gigi sangat dianjurkan dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan ni baik kita gosok gigi. Guna kain sugi ke, buh gigi ke, apa-apa alat kita gosok gigi boleh berlaku dah. Pertama, ketika berubahnya bau mulut. Bau mulut tak sedap, kita gosok gigi. Disebabkan banyak diam atau kerana lama tidak makan. Tak makan lama jadi bau mulut kan. Dan minum, lama tak minum. Ataupun kerana memakan makanan yang menimbulkan bau mulut. Makan makanan yang jadi bau mulut tak sedap tu. Dah. Bau makan petai ke, makan ke apa. Dah. Jering ke kata dah. Apa panggil? Belacan ke dah. Makan benda-benda tu jadi bau kuat. Jadi bau kuat tu kita gosok gigi lebih utama, lebih ditekankan kita gosok gigi lah. Supaya hilang bau busuk ni. Yang kedua, ketika baru bangun tidur. Kita baru bangun tidur, sunat. Lebih afdal, lebih dianjurkan, lebih besar kesunat dia, kita gosok gigi masa tu ya. Imam Bukhari, hadis 242, nombor hadis dah. Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwaki. Artinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur untuk solat malam, beliau menggosok giginya dengan siwak, dengan kayu sugi lah, buah gigi kita nak ni. Jadi Nabi bangun gosok gigi ya. Kita bangun tengah malam gosok gigi. Hadis riwayat Abu Daud nombor 57. Dan lain juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, baik di waktu malam atau di siang hari, beliau selalu bersiwak sebelum berwuduk. Nabi kalau bangun tidur, tidur siang hari lah. Awak bawa balik tadi kelas habis awal dah. Pukul semai zuhur tak tahulah. Semai zuhur dulu, kau tidur dulu dah. Kalau tidur dulu, tak apalah, dia tak kisahlah. Semai zuhur awal ke lewat. Bangun tidur gosok gigi dulu lah. Tak kira siang hari ke malam hari, apabila kita tidur, lebih sunat ditekankan kita gosok giginya. Ataupun gosok gigi sebelum berwuduk. Setiap kali nak gosok gigi, nak berwuduk, kita nak semayang kita gosok gigi. Setiap kali nak berwuduk, kita gosok gigi dulu baru ambil wuduk lah. Itu lebih ditekankan, lebih besar fadilat kelebihan dia lah. Yang ketiga, ketika hendak solat atau hendak berwuduk. Sama lah dia. Ketika kita hendak solat, main maghrib ke main isyak, kalau bawa dia poket bagus. Saya tak bawa ni nak. Ustaz, saya rasa Ustaz Haidar bawa siwak dia. Ustaz, setengah Ustaz jaga dah. Saya tengok Dr. Abu Anas Madani Dr. Abdul Basit bubuh dah. Setengah-setengah Ustaz kita jaga sunnah, dia akan bawa kain sugi paling kurang, mudah. Berbanding buah gigi, mudah kain sugi yang kecil tu. Dekat nak semayang boleh, dekat nak wuduk nak semayang ke gosok lagi dah. Itu lebih baik lah. Biasanya orang jemaah tabligh jaga dah. Sepatutnya bukan orang jemaah tabligh jaga, kita pun jaga dah. Tapi kita kurang sikit jaga sunnah dah. Ataupun ustaz-ustaznya pergi sunnah lah. Selain tabligh, ustaz jaga sunnah dah. Imam Bukhari hadis 847 dah. Nombor hadis 847, dan Imam Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Artinya seandainya tidak akan memberatkan umatku,
nescaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak solat. Selain ambil wuduk, pertama ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, lama sikit atau kalau nak sembahyang lalu terlain lah. Nak sembahyang kita gosok bolak gigi ada kelebihan lain pula. Pahala dekat nak ambil wuduk satu perkara, satu hal, satu pahala. Kita nak solat pula, solat fardu ke, solat sunat ke, kita gosok bolak gigi, ada satu kelebihan lain pula. Begitulah dah. Kalau Nabi tak rasa susah mak dia akan mewajibkan setiap kita ni gosok gigi sebelum solat lah. Tapi tak wajib lah, sunat lah. Gitulah. Kalau tak susah mak, seolah-olah Nabi tekan sangat supaya kita ni gosok gigi sebelum solat lah. Okey, dan dalam riwayat Muslim jilid ke-6 muka surat 325 disebutkan hadis sebut la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Artinya nescaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak, untuk gosok gigi setiap kali hendak berwuduk. Mana? Hadis ni khusus untuk nak ambil wuduk, ambil air sembahyang dah. Masa nak ambil sembahyang tu gosok gigi. Biasanya moleknya sebelum ambil wuduk lah dah. Lepas wuduk pun tak apa. Yang penting tu dekat hendak berwuduk tu gosok gigi. Tu ada kelebihan khusus. Kalau lepas ambil sembahyang lama pun kita gosok mula gigi dah. Nak sembahyang. Satu kelebihan lain pula dah. Kalimah dah, perkataan. Aku perintahkan biasanya digunakan untuk menunjukkan kewajipan sesebuah masalah. Hal ini menerangkan bahawa siwak, gosok gigi adalah satu amalan yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi besarlah kelebihan kalau kita gosok gigi nak semayang, bangun tidur, nak ambil wuduk, ambil semayang tu kita gosok gigi dulu lebih besar dah. Okey, yang keenam ni kita masuk bab seterusnya ruku wuduk. Ruku wuduk lah. Ruku wuduk ada 6 perkara. Kalau orang pondok ngaji dah, 4 basuh 2 kering kata dah. 4 basuh 2 kering. 4 basuh, 2 tu bukan basuh dah. Okey, pertama berniat ketika membasuh wajah. Niat-niat ni mengikut mazhab kita serentak dengan perbuatan. Tu takrifan niat dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab lain niat tu sebelum perbuatan. Saya sebelum belajar saya tak tahu dah. Saya belajar tu majoriti ulama niat ni sebelum perbuatan kena kau. Saya ingat dulu berserentak dengan perbuatan lah. Tu mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain sikit lah. Biasanya niat ni sebelum perbuatan ikut majoriti ulama sebenarnya. Tak apalah. Dah, kita belajar ni kita kata berserentak dengan perbuatan. Bahasa muka niat. Dia nak serentak. Dalam mazhab kita sebabnya tak tahu mana mula dah. Kalau kita niat selama mana antara sebelum wuduk tu kita niat dah. Jadi nak suruh niat ada juga masa permulaan basuh muka tu. Itu mengikut mazhab Syafi'i dah. Yang kedua membasuh wajah. Rukun. Sapu rata dah. Daripada atas sampai ke cuping telinga, sampai ke bawah dagu ni dah. Sampai dagu ni biar rata dah. Rukun wuduk. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku. Basuh dah. Selagi saya tengok budak-budak kita ni malah gosok dah. Walaupun bukan rukun dalam mazhab kita, gosok lah supaya lebih yakin rata dah. Gosok sikit dah. Ada ni pakai Allah gitu dah. Boleh mazhab kita ni tidak sah kalau kata air tu sampai sah lah. Dalam mazhab Maliki apa yang kata wajib gosok ni. Moleknya kita gosok lah anggota wuduk kita dah. Yang keempat ada pendapat kata kena start tangan dulu tu khilaf lah. Ada kata tak kisah. Start daripada siku dulu pun tak apa. Ada setengah ulama pasal dalam Quran sebutnya tangan ke siku kan. Dia kata lebih afdal start dari ujung sampai ke siku. Tapi setengah ulama tidak kata sama je. Kita kena tahulah kelebihan mana cara basuh dia. Yang keempat mengusap sebahagian kepala. Ni kena faham dah. Kita saya tengok kerap lah orang Melayu ni tak. Dia celik gini dah. Dia buat gini kadang-kadang pakai piah tak. Sebenarnya mazhab kita Imam Syafi'i guna hadis dalil ya. Nabi pernah sapu sedikit kepala dan dalam serban dia. Dia pakai serban tu
Sedikit kepala dan sebahagian serba. Hadis tu digunakan untuk mengatakan wajib sebahagian kepala. Tapi cara Nabi sapu tu seluruh kepala. Cuma mungkin sedikit lepas tu seluruh kepala. Ataupun sebahagian kepala lepas tu seluruh kepala. Jadi hak kena rambut sungguhnya sikit. Jadi kita ni molek ni. Ada mazhab lain kata tak sah 1/4 kepala dah. 1/4. Ada kata seluruh kepala. Dalam hadis-hadis sebut kita sapu kepala ni daripada depan ke belakang, tarik ke depan balik. Depan ke belakang, tarik ke depan balik dah. Itu ikut hadis. Hadis mana-mana pun gitu kan. Cuma perbincangan ulama setakat mana yang wajib. Hadis begitu Nabi ajar. Daripada depan ke belakang, tarik ke depan balik. Itu hadis Nabi ajar, tak ada cara lain. Cuma kadang-kadang Nabi pakai serban, sapu kena rambut sikit, kena serban sikit, tarik dah, sapu seluruh tu kok. Jadi untuk berhati-hati ya. Untuk lebih baiknya kita sapu seluruh kepala nah. Bukan basuh kan. Bukan ambil air banyak tadah joh-joh, bukan gitu. Apa air melekat saja di tangan kita pada dah dah. Lepas sapu ke depan, ke belakang, ke depan dah. Pada. Tak mestinya kita tadah. Boleh tadah membasuh, tapi jeruk tak perlu lah. Nah. Itu ikut. Dan kitab mazhab Syafi'i pun gitu juga dia ajar. Walaupun kata paling kurang, hadis dia bawa hadis tu juga sapu seluruh kepala. Nah. Jadi oleh sebab itu ikut sunnahnya kita molek sapu seluruh kepala dah. Tarik balik ataupun sekali pun tak apa. Tapi ikut hadis di belakang, tarik depan balik dah. Sekali pun tak apa, tapi moleknya seluruh kepala lebih baik. Dia kena faham dah. Ulama bincang setara mana wajib. Hadis-hadis tu sebut tu mamsahu bi ru'usikum dah. Sapu kepala kamu dah. Sapu kepala tu bi ikut Imam Syafi'i, bi tu sebahagian kepala. Tapi Imam Sibawai, Imam bahasa Arab ni, Sibawai ni nahwu sarah, Imam Sibawai dia kata bi itu maksudnya seluruh kepala. Bi itu maksudnya dengan semua kepala dah. Bi itu bukan maksud sebahagian. Jadi khilaf lah, beza pendapat dah. Berhati-hati sapu seluruh kepala lah molek itu dah. Okey. Yang keempat, mengusak sebahagian kepala mengikut mazhab kita. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga buku lali. Basuh dah. Yang baiknya kita gosok lah kaki kita, bukan Allah pahit saja kaki dah. Walaupun sunat mengikut mazhab kita gosok, tapi baiknya kita gosok dah kaki kita dan celah-celah kaki kita gosok. Ada hadis guna jari kelingking dah. Tak apalah guna jari mana pun, asal penting kita gosok celah-celah jari kita dah. Yang keenam, tertib atau berturutan dari awal sampai akhir. Dah. Ramai majoriti ulama ia kena tertib. Tak boleh balik dah. Basuh tangan dulu baru muka tak boleh. Imam Bukhari dan mazhab Hanafi boleh terbalik. Mazhab Hanafi, mazhab Pakistan apa dah. Dia tidak rukun. Kalau kita tengok dia terbalik jarang-jarang tu biasa bagi dia dah. Ada dalil, ada hujah dia dah. Ada dalilnya. Tak apalah, yang pentingnya kita cuba sedaya upaya ikut tertib lah. Kerana apa? Kerana dalam Quran sebut begitu dah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu. Idza qumtum, ketika kamu, qumtum ni fi'il madhi. Nah, kalau terjemah harfiah, ketika kamu telah solat dah. Ketika kamu telah berdiri untuk solat, telah sudah. Tapi dia ada juga maksud juga hendak. Maksudnya kita nak semayang lolo lah, nak semayang dah. Jadi kaedah bahasa Arab ni banyak, bukan fi'il madhi maksudnya telah saja dah. Maka basuhlah muka kamu, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Dan tanganmu sampai ke siku. Wa aydukum ilal marafiq, sampai siku. Sampai siku enggak masuk tangan hujung lah.
Setengah-setengah ulama kata sunat sini daripada tangan ni sampai bawah sebab ni lah. Ilal marafiq sehingga ke siku dah. Lebih afdal lah gitu. Wamsahu bi ru'usikum. Sapulah kepala kamu. Ini khilaf. Ada kata sebahagian ada seluruh kepala, ada kata sikit lah. B tu dengan tu maksudnya adakah seluruh kepala ataupun sebahagian kepala dah. Bi ru'usikum. Jadi baiknya kita sapu seluruh kepala lebih elok khilaf dan itulah hadis Nabi sebut ni. Hadis Nabi tak sebut sapu gini, tak ada. Tak ada hadis sebut sapu celeng. Memang ada perbincangan ulama kata paling kurang 3 helai rambut lah apa dah. Memang ada ulama kata tapi perbuatan Nabi tak ada sapu gini lah. Ada. Kadang-kadang malah pecah piah dah. Gini aja tak. Orang Melayu dah. Tak baiklah pecahlah piah sekarang dah. Pecah piah sapu serupa lebih afdal, lebih baik dan elok khilaf. Dan itulah hadis-hadis Nabi ajar memang seluruh kepala dah. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu hingga ke buku lali dia. Start daripada hujung kaki hingga ke buku lali. Jadi Syiah dah, Syiah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dia tak baca wa arjulakum. Ayat Quran ni wa arjulakum. Dia baca wa arjulikum. Kalau awak tengok awak masuk universiti mana-mana lepas ni, kalau sapu kaki, dia tak basuh, dia sapu. Tu Syiah biasanya. Sapu tahu sapu, dia sapu. Betul tunjuk dah. Wadah ni. Tak sah. Dia sapu gini lah, sapu ni. Atas tapak gitu lah. Tu Syiah. Kalau awak jumpa nah, masuk universiti kau pergi mana-mana, kaki tak basuh je sapu atas kepala kaki dia, pul kaki dia. Tu biasa Syiah nah. Kita ahli sunnah jemaah sapu atas kasut atau khuf. Setengah kata stocking boleh. Tapi kalau sapu atas kaki saja tu Syiah Syiah nah. Berapa perkara tanda Syiah? Dia tak basuh kasut, tak basuh kaki, dia sapu lagi atas tu saja dah. Syiah tahu sesak Syiah dah. Hak Iran lah. Dan lagi tanda dia satu lagi dia jamuk. Kerap jamuk dah. Dia mengaji universiti mana ya ITM ada IPA cerita dah. Ada budak semangat Islam kuat semangatnya. Persatuan Islam, Jemaah Islam ni lah. Tahulah ikut mana tapi Jemaah Islam lah, Persatuan Islam. Tapi jamuk, tiap hari jamuk dah. Dia duduk di universiti dia tu jamuk semaya dah. Semaya jamuk dia. Tu tanda-tanda juga. Sepanjang berapa bulan pun duduk jamuk. Ini tanda Syiah juga dah. Berhati-hati dah tu. Okey. Seterusnya, apa ada kita ni? Kedua-dua siku dan tapak kaki termasuk anggota badan yang wajib dibasuh ketika wudu. Maksudnya kalau kita basuh, biar sapa siku lah. Biar kena siku ni. Dan tak kena siku, biar kena siku. Tapak kaki kita pun biar basuh, biar kena air dah. Kalau tak kena air, tapak kaki kita tak sempurna wudu lah, tidak sah wudu. Hal ini ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nombor 246 dari Abu Hurairah radhiyallahu ketika beliau mempraktikkan tata cara berwudu. Beliau membasuh wajahnya dan menyempurnakan basuhannya. Abu Hurairah ni. Lalu membasuh kedua tangan sampai kepada lengan atas. Abu Hurairah ni dia basuh tangan ni bukan sekat siku ni, dia tarik pada atas ni. Abu Hurairah ni. Sahabat Nabi ni. Dan tangan kiri sampai ke lengan atas. Tangan kiri pun basuh sampai ke atas ni kan basuh dah. Dia memperlebihkan wuduk dah. Lalu menyapu kepala, sapu seluruh kepala dah. Dan membasuh kakinya yang kanan sampai betih. Kaki dia pada atas sikit dah, pas tengah betih dah. Basuh kaki dah. Dilanjutkan kaki kiri hingga betih juga dah. Lalu beliau berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwuduk. Dia lebih sikit lah. Gini lah kita kira. Dia bukan sekat siku lebih sikit lah. Kalau tak ada lengan baju lah, mudah lah. Ni ada lengan baju payah. Dah, biar lebih ke. Kalau lepas mandi tak pakai baju boleh lebih sikit dah. Biar lebih sikit. Dia ada kelebihan tertentu lah. Jangan cuba melebihkan anggota wuduk. Ia akan jadi cahaya di hari kiamat nanti ya. Setiap anggota wuduk kita basuh muka, kita bangkit
pada mahsyar nanti dia akan jadi cahaya nah. Oleh sebab itu sahabat-sahabat ni banyak lebih sikit nah, lebih sikit. Dia dimasukkan menyapu kepala ialah mengusap sebahagian kepala dia kata dah. Ni ikut mazhab kita lah. Mazhab Syafi'i nah. Tapi ramai ulama tidak faham gitu dah. Hadis Nabi memang sebut cara tu. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis 274 dan lain dari Al-Mughirah radhiyallahu yang berkata Rasulullah SAW berwuduk dan mengusap ubun-ubun dan serbannya. Dah. Nabi pernah wuduk, sapu ubun-ubun ni depan dia, pas belakang. Serban dia pesapu seluruh juga dah. Kalau kita sapu hak ni saja tak kena macam hadis Nabi lah. Kalau sapu sini pas belakang sekali dengan piyah dengan serban sekali dah. Kalau piyah boleh cabut tak apalah, serban ni payah sikit tak. Jadi sapu sebahagian sekali dengan serban hadis tu. Jadi kita ni molek sapu seluruh kepala molek lah. Ubun-ubun adalah bahagian depan kepala lah, dan ia merupakan sebahagian dari kepala. Itulah dalil mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Oleh kerana itu manakala Rasulullah SAW hanya mengusapnya saja, itu berarti yang wajib untuk diusap ialah hanya sebahagian dari kepala saja, tidak seluruhnya. Dan itu dapat dilakukan dengan mengusap bahagian mana-mana sahaja di kepala selama masih dalam kategori kepala. Sini boleh ikut asalnya. Tapi kalau ikut cara hadis Nabi, seluruh kepala jugalah cara sapu tu. Kalau ada serban sekali serban sapu. Dengan rambut-rambut sapu belakang dah. Dalil yang menerangkan kewajipan niat. Ada permulaan wuduk daripada setiap ibadah yang diperintahkan membaca niat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nombor 1, dan hadis Muslim, hadis 1907 dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal binniyat. Artinya sesungguhnya setiap amal mestilah diiringi dengan niat. Jadi amal perbuatan kita jadi pahalakan niat. Kita mandi biasa, kita basuh tangan biasa, bukan ibadah. Tapi kita wuduk kerana Allah SWT untuk beribadah sembahyang, jadi pahala jadi ibadah. Kena niatlah baru jadi wuduk lah. Cuma tempatnya bila? Mazhab kita ketika basuh muka, basuh tangan dah lagi. Komo dah lagi basuh muka, mula-mula rukun, permulaan rukun. Mazhab lain sebelum start nak pergi batal paik tu boleh niat dah. Tak basuh tangan lagi boleh niat dah. Mazhab lain dia. Dan majoriti kata sebelum perbuatan. Kalau baca kitab-kitab yang akan jumpa, niat ni bukan rukun, tapi syarat. Mazhab lain lah. Sebelum kita sembahyang, niat tu sebelum akad takbir. Mazhab lain. Mazhab kita ketika takbir tu jadi waswah tu. Ramai orang Melayu ke waswah, Allah Akbar, nak masuk niat. Ada lah orang macam tu lah. Sebab dia payah masuk niat. Sebenarnya salah faham. Mazhab Syafi'i kata masuk niat pun sekadar kita tahu kita buat apa je kerana Allah. Kita basuh muka kita tahu ni kerana Allah lah. Nak sembahyang, ambil wuduk kerana apa? Bereslah niat tu. Niat ni bukan perkataan dalam hati, bukan cakap dalam hati, bukan. Sahaja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala, bukan. Dalam hati sebut gitu, tu bukan niat. Niat ni tahu buat apa dah. Kita tahu kita sedang buat apa. Tu niat, bukan gila, bukan tak sengaja. Kalau kita nak masuk niat dah, Allahu Akbar, jadi nama lah. Sengaja, ada kata sahaja, ada sengaja. Sengaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bercakap dalam hati. Itu bukan niat. Itu bercakap dalam hati. Nah, niat ni kita tahu kita nak buat apa dah. Kita tahu ada ta'iman depan. Kita tahu waktu maghrib, waktu isyak lah. Kita tahu nak sembahyang isyak. Kita pakar. Aku nak sembahyang, tengah sembahyang. Allah, kita telitah. Sembahyang isyak, ta'iman depan. Main berimam. Automatik lah niat. Bukan kata-kata dalam hati. Bukan juga. Kita tahu apa yang kita buat. Dia lintasan hati. Lah dalam hati kita tahu kita buat apa dah. Itu niat. Jadi masalah kita orang Melayu jadi waswah tu, dia baca dalam hati. Dah sekarang ni Allahu Akbar kan? Allahu Akbar. Dia baca dalam hati pula. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Sengaja aku sembahyang isyak
4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Baca dalam hati. Jadi panjang lah. Serabut dengan orang lain lagi. Serabut dengan bacaan Allahu Akbar lagi. Last sekali jadi was-was lah. Itu masalah kita. Yang salah faham tentang niat. Sebenarnya lintasan dalam hati saja lah. Bukan kata-kata hati. Bercakap dalam hati. Bukan. Okey, lepas tu kan. Orang saya ingat Tok Guru Ni Aziz. Kenal Tok Guru Ni Aziz kan? Dia mengaji di Pakistan, India lah. Jadi mazhab Hanafi ni anti benar. Dia marah benar. Hak sekali niat dengan perbuatan dia. Terutama Allah Akbar. Tok Guru dia, Tok Guru Ni Aziz nak mengajar dia kata, Tok Guru dia kata Allah Akbar ni ada makna. Apa maksud Allah Akbar? Allah Maha Besar. Bukan maksudnya sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bukan maksud itu. Jadi mana besar Allah tiba-tiba kita koyak, kita mikir pasal niat ni. Jangan jadi was-was lah. Kalau kita nak pakai mazhab Syafi'i, sekadar lintas hati. Bukan kata-kata dan hati. Sebabnya Allah Akbar tu ada makna dah. Orang lain, mazhab lain, niat tu sebelum takbir lagi. Sebelum akad takbir tu niat. Jadi tak pelik dah. Bahkan saya nak cerita, bahkan dalam kitab Sabilal Muhtadin, kitab orang pondok, orang Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari ya. Saya baca kitab dulu. Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari dia kata, bagi orang waswah tu boleh dia niat sebelum takbir. Kalau orang ada penyakit waswah ni, niat sebelum takbir. Majoriti ulama niat sebelum takbir kena faham dah. Takkan orang mazhab Hanafi, mazhab Ambali, mazhab Maliki tak sah sembahyang. Niat sebelum takbir. Kalau kita nak pegang mazhab Syafi'i pun, kalau takut waswas boleh pegang pendapat kata sebelum takbir boleh niat nah. Ni bagi penyakit waswas nah. Hak jenis waswas masuk niat nah. Kau apa kita dah? Masuk ni. Sikit lagi. Sikit lagi dah. Sedangkan dalil yang menunjukkan kewajipan tertib atau berturut-turutan, ikut tertib dah. Muka dulu, bau tangan dan sebagainya, adalah rangkaian tata cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dibukukan dalam kumpulan hadis-hadis sahih. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terdahulu. Nabi buat ni ikut turutan ni. Para ulama mazhab Syafi'i berpandangan tentang kewajipan tertib dalam berwuduk berlandaskan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari beberapa sahabat ketika mereka mengajarkan tata cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wuduk ikut tertib ni. Sebagaimana dalam Quran ni. Mereka semua mempraktikkannya dengan tertib, ikut turutan lah. Biarpun mereka pada saat itu berada di tempat yang berbeza-beza. Meskipun dalam beberapa masalah wuduk mereka berbeza-beza pendapat, tetapi dalam hal tertib mereka tidak pernah bersisih pendapat. Sahabat-sahabat ikut turutan dah. Contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tertib dalam rangkaian wuduk merupakan penjelasan penting tentang wajibnya hal itu. Andai saja tidak tertib itu boleh dilakukan, nescaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkannya. Dalam beberapa kesempatan Nabi ni kalau benda tidak wajib tertib, mesti Nabi pernah tinggal dah. Nabi pernah tak buat. Nabi pernah sembahyang tarawih 3 kali. Lepas Nabi tak sembahyang tarawih ramai-ramai supaya masyarakat tahu, sahabat-sahabat tahu bukan wajib sembahyang tarawih ni. Nabi ada ambil sembahyang 3 kali. Ada 2 kali, ada sekali. Anggota wuduk sekali ambil sembahyang. Pernah. Nak cerita, lebih daripada sekali itu sunat. Kadang-kadang Nabi buat gitu untuk tunjuk kebolehan. Jadi begitu, Nabi tak pernah tak ikut tertib. Maksudnya wajib lah, rukun lah. Kena ikut tertib lah. Contoh perbuatan Nabi SAW dengan tertib dalam rangkaian wuduk merupakan penjelasan penting tentang wajibnya hal itu. Andai saja tidak tertib itu boleh dilakukan, nescaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan tertib dalam beberapa kesempatan untuk menerangkan hukum kebolehannya. Boleh tak tertib lah. Kalau ada lah, tapi tak ada lah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan pengulangan membasuh anggota wuduk yang mengisyaratkan bahawa satu basuhan sahaja pun telah cukup untuk menggugurkan kewajipan wuduk. Kalau kita ambil sekali je, basuh tangan sekali, basuh kaki sekali, Nabi pernah buat lah. Satu perkara lagi, kita mari lewat dah. Tok imam tu start semaya atau qomat dah.
Kita mari lewat. Kita baru nak ambil air semayang. Lebih afdal kita ambil sekali-sekali saja. Kejar tu imam biar kita sempat takbir bersama imam. Jangan kita sengaja lewat tu imam takbir tu kita nak ambil 3 kali lagi 3 kali. Nampaklah. Kena tahu keutamaan, fikah keutamaan dah. Okey, setakat itu sajalah perbincangan kita. Siapa yang boleh azan gigi azan dah. Okey. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.